السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita sambung hadis yang berikutnya. Pada kuliah yang lepas kita baca hadis 13 muka surat 253 berhubung dengan fitnah kubur. Hadis 13 muka surat 253. Pada pagi ini kita sambung hadis ke-14 254, dan kalau sempat kita sambung hadis 15. An Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala al-mayt al-qabr muthillat asy-syamsu 'inda ghurubiha fayajlisu yamsahu 'ainayhi wa yaqul da'uni usalli, atau kama qala, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala al-mayyitu, apabila dimasukkan mayat jenazah al-qabra ke dalam kubur, muthilat artinya digambarkan, ditunjukkan kepada si mati tersebut. Muthilat digambarkan kepada si mati itu, asy-syamsu 'inda ghurubiha, digambarkan kepada si mati itu waktu asy-syamsu, matahari, 'inda ghurubiha. Ghurub artinya terbenam. Jadi ditayangkan, digambarkan, ditunjukkan kepada orang yang mati tadi ni waktu maghrib, waktu matahari nak terbenam, kan? Fayajlisu, kemudian dia duduk, yamsahu ainaihi, dia menyapu kedua matanya, wa yaqul, dan si mati itu berkata, da'uni usalli, biarkan aku, da'uni, tinggalkan aku, usalli, aku ingin mengerjakan salat. Usalli, aku nak semayang lah. Macam kita duk sebut usalli itu artinya aku nak mendirikan salat. Gambaran kepada si mati waktu tersebut tanpa mengira waktu sebenar di dunia berdasarkan waktu si mati meninggal. Hadirin mukminin, apabila kita meninggal dunia, kita berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh. Ini ialah perpindahan yang berlaku kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apabila dicabut keluar roh daripada jasad, dua komponen dua unsur
unsur, dua perkara yang ada dalam batang tubuh badan kita ini. Satu, ruh. Yang kedua, jasad. Apabila kita berusia 4 bulan 120 hari, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, malaikat datang meniupkan ruh masuk ke dalam jasad. Dalam hadis dikatakan bila kita berusia 120 hari, datang malaikat dengan perintah Allah Azza wa Jal menulis takdir ke atas diri kita 4 perkara, dan pada waktu yang sama ditiupkan ruh masuk. Maka ulama apabila berbincang tentang hukum pengguguran, menggugurkan janin yang berada di dalam perut, mereka mengambil kira usia 120 hari. Kerana sebelum daripada usia itu tidak dianggap hidup, kerana belum dimasukkan atau ditiup ke dalamnya roh. Tapi selepas daripada 120 hari usia kandungan itu, 4 bulan tersebut yang disebut dalam hadis, daripada darah jadi daging dan sebagainya, masuk roh, dia dikira sebagai manusia yang hidup. Ini juga yang dibincangkan oleh para fuqaha, hukum menggugurkan kandungan. Dia ambil kira 120 hari itu isu tiup roh. Para ulama juga menjadikan usia 120 hari ataupun ditiupkan roh ni juga sebagai hukum sekiranya bayi ataupun janin tersebut meninggal dunia. Nak diuruskan, nak dimandikan, nak dikafankan, disalatkan dan dilakukan hukum-hukum yang lain, sekiranya sebelum daripada itu dia dianggap tidak hidup lagi lah. Tapi selepas daripada itu dia dianggap manusia. Walau bagaimanapun itu bukan isu yang kita nak bincang, tapi isunya kita ada ruh dan jasad. Allah apabila sebut tentang ruh, Allah tak cerita banyak tentang maklumat ruh ni. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Katakan kepada mereka, ruh urusan Tuhan. Sebab itu kita tak tahu banyak hal yang berkaitan dengan ruh. Cuma dalam diri kita ni, yang menggerakkan tubuh badan kita, yang menghidupkan batang tubuh kita ini, ruh. Ruh. Baik. Apabila sampai ajal kita, apabila sampai masa dan umur ketikanya, maka datang malaikat yang berikutnya yang disebut dengan malakul maut. Malaikat maut. Dia akan tarik keluar roh tersebut. Dia akan tarik keluar roh tersebut. Yang ini yang dinamakan dengan kematian. Sesuatu yang menyakitkan lah. Yang mana dalam hadis Nabi pernah cerita seorang lelaki yang sudah meninggal 100 tahun. Nabi kata ada satu kaum sebelum daripada kamu, umat sebelum daripada kamu, mereka lalu di satu kawasan perkuburan, mereka berdoa kepada Allah supaya dihidupkan orang yang mati di kawasan kubur tersebut. Maka Allah Ta'ala mengizinkan untuk hidup, dan dia bagi tahu kata dia dah meninggal 100 tahun, dia dihidupkan oleh Allah Azza wa Jal. Antara benda yang masih dia rasa sakit sehingga kepada hari ini walaupun dah 100 tahun, ialah saat dicabutnya roh. Dia bagi tahu kata sakit yang dia rasa masa hari dicabut, ditarik keluar roh itu,
dirasai hingga ke hari ini, walaupun dah 100 tahun. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi ketika meninggal, kita rajin dengar, kita selalu juga dengar orang-orang yang mati ni digambarkan dia mati dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang mudah. Mati dia mudah sebagai tanda kata dia orang yang baiklah. Tetapi Aisyah yang merupakan manusia yang Nabi wafat di atas pangkuan riba dada dia tu, Nabi meninggal di sisi dia. Dia kata hari dia tengok Nabi wafat tu, kesakitan dan kesukaran yang ditanggung oleh Nabi sebelum baginda wafat, Aisyah kata dia dah tak cemburu, dia tak heran kalau ada orang mati mudah bukanlah penentu segala-galanya. Kerana dia tengok Nabi mati susah, tak seperti yang kita jangkakan atau yang kita gambarkan. Nabi mati susah, menanggung kesakitan yang agak lama jugalah, demam panas yang begitu kuat, beberapa kali jatuh pengsan, beberapa kali minta dibawakan air untuk dituang di atas kepala. Dalam riwayat sebut Nabi mandi kerana hangat. Nabi minta bawa mai air, Nabi juruh badan dia, juruh kepala dia kerana begitu panas. Aisyah kata Nabi celup dengan tangan dia, Nabi sapu ke muka kerana nak bagi sejuk, nak bagi turun suhu tu. Dan Nabi kata inna lil mauti sakarat, sesungguhnya setiap kematian itu ada kesakitan. Jadi bila Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan begitu kerasnya sakit yang ditanggung oleh Nabi, begitu kuatnya ujian yang ditempuh oleh Nabi sebelum diambilnya roh Nabi, tidaklah menjadikan kita bila tengok orang mati mudah ataupun orang mati susah itu memberikan gambaran kepada keadaan si mati. Manalah tahu tuan-tuan pi, yang mati baik tu alhamdulillah, yang mati dengan mudah, dengan tenang, mati dengan elok, alhamdulillah, syukurlah kan. Tapi tuan-tuan, tak menjadikan orang yang mati susah tu sebagai tak elok. Sebab kalau nak kata mati susah tu tak elok, Aisyah meriwayatkan Nabi menanggung beban dan kesakitan yang kuat sebelum baginda menghembuskan nafas yang terakhir. 2-3 kali Aisyah kata jatuh pingsan, panas, sakit kan, sehingga Nabi mengadu dia sakit. Nabi kata sakit yang dia tanggung ini kesan daripada racun yang diletakkan di dalam kambing yang diberi kepada Nabi ketika peperangan Khaybar. Jadi Nabi kata macam nak terputus borak tu, tahan sakit kan. Jadi kita nak sebutnya tuan-tuan, jangan kita menilai dari satu sudut lah. Kemarin dia kata aku pergi tengok kawan tu mati, teruk dia mati, tang nak mati pun tak sangga dah, aku tak tahu lang kubur lagu mana. Ini tak betul lah kan, tak betul. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, kita kalau ingat dalam kuliah yang lepas, kita sebut apa kat tuan-tuan? Kita baca satu hadis tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan yang baik, berpeluh di dahi. Berpeluh di dahi. Siapa-siapa yang tuan-tuan pergi tengok ada peluh di dahi dia masa dia nak mati, itu tanda husnul khatimah, penutup pengakhiran yang baik. Baik, hadirin mukminin, tuan-tuan, apabila keluarnya peluh
Di kalangan ulama, mereka berbeza pentafsiran atau penafsiran mai mana peluh ni. Peluh ni kih apa? Pasal apa yang dia pergi berpeluh? Cuma kalau kita pergi tengok dia berpeluh, bagus. Mati dia elok. Husnul khatimah. Disebutlah hadis. Cuma mai mana peluh? Ada ulama yang menyebut bahawa itu ialah air yang dibawa, direnjis daripada syurga. Yang peluh tu ialah air titisan syurga. Ada yang tafsir macam tu. Ada yang yang menghuraikan dengan maksud ayat syurga. Mai percik ni. Tak apa, tu satu tajuk. Tapi yang ni yang menarik sikit. Ada di kalangan ulama yang menyebut bahawa peluh itu kerana keluar mana peluh tu, mai mana peluh tu, peluh itu ialah peluh si mati menanggung kesusahan, kepayahan, kesakitan, bertarung untuk meninggal hingga berpeluh di dahi dia. Dan itu ialah tanda yang baik. Pasal apa baik? Tuan-tuan dengar huraian dia. Satu orang apabila dia nak mati, dia sakit teruk. Kan? Dia sakit teruk. Susah dia nak mati. Lambat dia nak mati. Macam-macam dah buat, tak mati-mati. Kan? Kita tengok pun, kesian lah. Pepeluh dahi ni. Punya duk tahan sakit tu. Kata ulama, itu tanda yang bagus. Kerana, alasan dia, setiap kesakitan, kesusahan, beban yang kita tempuh ketika sakit, apakah fadilat dia? Membersihkan kita dari dosa. Dalam hadis Nabi kata, tidak ada kesusahan, kesulitan, kepayahan sehingga akan duri cucuk kaki kita. Kita berjalan-jalan terpijak duri, sakit, sampai kepada hal itu dia menggugurkan dosa. Jadi maksudnya, satu orang yang dia nak mati itu, dia teruk, dia sakit. Yang ni dia berbeza dengan apa yang drama Melayu duk tunjuk tu. Drama Melayu dulu apa nama tak tahu, Nasir Bilal Khan. Tengoklah cerita Nasir Bilal Khan. Apa ni? Tanah kubur. Tanah kubur. Tak apalah, taklah salah kerana itu drama, dan drama ni benda yang fiction, benda bohong, benda rekaan. Drama ni bukan benda betul, benda reka, idea pengarah. Sebab itu semua dekat-dekat drama ni dia ada disclaimer. Dia habaq dah ini ialah rekaan, tidak ada kena mengena dengan yang hidup ataupun yang mati, ialah satu benda fiction. Kalau kita tengok cerita Nasir Bilal Khan, Tuk Adi tu semua mati kira sakan lah. Keluar segala ular, segala lipan bara, segala jenuh. Tuk Adi tu kira semua kes dia, kes teruk. Lepas tu dia gambarkan pula orang yang mati tu semua ada masalah. Bila nak mati, dia jadi macam tu. Dulu ada majalah Mastika kan, yang duk cerita macam-macam bangkit daripada kubur lah, apalah. Tanam tak bukan tanam tak mati, tanam duk macam-macam lah. Sehingga orang bukan Islam bila tengok dia kata orang Islam mati sakan, macam-macam duk jadi. Tuan-tuan pernah dengar tak mana-mana agama yang mati jadi pelik? Sedangkan depa punya perbuatan perangai pun sakan lah juga. Tak ada lagi kita dengar agama-agama lain mati jadi naga ke, mati jadi rimau ke. Islam segala ular apa semua mati sakan lah. Kan?
Yang ni juga tuan-tuan, kalau kita tengok, cuba tuan-tuan baca hadis. Ada di zaman Nabi yang jadi macam ni. Kita tengok hadis. Tuhan kalau dia nak buat, tak ada siapa boleh halang. Kita bukan nak nafi apa yang Tuhan boleh buat, tak. Tapi tuan-tuan baca, telah meninggal dunia pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, orang-orang yang melawan Islam, tentang Nabi, perang dengan Nabi, tapi mereka mati, tak ada pun cerita ni. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, mati zaman Nabi. Nabi pergi salat hingga Tuhan tegur Nabi, la taqum fihi abada, jangan lagi pergi sembahyang dah lepas ni. Nabi pergi sembahyang, anak dia Abdullah beriman, mai ajak Nabi pergi sembahyang pak dia. Nabi pergi, lepas tu Tuhan tegur dengan duk pergi dah. Taklah dalam riwayat dia jadi kepala dua apa kan, lidah dia bercabang ke apa, sebab dia munafik. Kami pagi tu pergi tengok mayat Abdullah bin Ubay, tengok lidah dia bercabang. Itulah munafik sangat. Tengok mati jadi tak elok. Tak ada. So saya nak sebutnya, hal ini memberikan satu khabar gembira kepada kita. Kalaulah ada di kalangan ahli keluarga kita yang meninggal, tidaklah semudah dan sesenang yang kita jangka dan harap. Tidak menggambarkan apa-apa. Sebab nak mati kalau dia sakit bagus ya. Bila dia tahan sakit, dia tanggung sakit, pecah peluh, bagus. Sebab sehingga ke saat akhir dia nak mati, Tuhan duk basuh lagi dosa dia, Tuhan duk cuci lagi dosa dia, sehingga kata ulama, dia mati dalam keadaan clear, bersih. Tuan-tuan mau macam tu? Sebab itu orang yang sakit lama sebelum dia mati, kita katakan ini juga rahmat dan kasih Allah. Tuan-tuan bayangkan kalau dia sebelum mati, dia sakit 10 tahun. 10 tahun, 15 tahun dia sakit. Ada kan orang yang sakit lama kan. Kadang-kadang yang sakit ni tak mati-mati, yang jaga 3 kali tukar lah. Anak ni jaga mati, pi pula anak nombor 2 mati, pi pula anak nombor 3 mati. Yang pak yang dijaga tu tak mati-mati. Dia tanya, mana abi abang hang mati dah pak oi. Kan? Nak abang kata lama dia sakit tu, bagus tak? Bagus. Sehingga dalam hadis bukan saya sebut, dalam hadis kata, apabila dibangkitkan esok orang yang sakit lama ni, dia berdiri di hadapan Allah, tidak mempunyai sebarang dosa yang tersisa. Tak ada dosa dah, clear away dah. Cuma kita kesian lah, lama orang sakit tak mati-mati. Kita kesian, dia tanggung penyakit tu lama dah ustaz. Macam-macam dah ikhtiar, tak mati-mati. Kalau ada doa-doa boleh bagi mati, doa bila. Kami pun tak sampai hati nak tengok. Kesian tengok dah. Kita dari satu sudut kita kesian, betul lah, kita kesian lah dia ada sakit. Tapi dari satu sudut itu ialah rahmat Allah kepada dia. Dan tuan-tuan, kalau saya tanya kepada tuan-tuan, di antara ujian, azab, benda yang beban kita tanggung di dunia, nak dibandingkan dengan apa yang kita akan dapat di akhirat. Seseorang yang diazab, kaedah dia mudah ya. Sesiapa sahaja yang telah dibalas perbuatan dia di dunia, dia tidak akan lagi dikenakan di akhirat. Satu orang tak akan kena 2 kali. Sifir dia dalam agama ni, berdasarkan nas dan hadis-hadis yang disebut, satu orang kalau dia dah kena di dunia, Tuhan tak akan azab lagi di akhirat. Tu orang duk tanya, dia ada buat kesalahan, dia kena hukuman, dia kena penjara, dia kena sebat, dia kena apa semua, gantung ke apa ke kan, ataupun dia buat-buat jahat, dia accident ke apa kan, Tuhan dah sedah dah di dunia, Tuhan dah hukum dia di dunia, esok dia kena lagi tak di akhirat? Tak. Tu yang ada hadis, satu wanita berzina kemudian dihukum rejam. Baca kan hadis tu.
wanita ghamidiyah. Dia kena rejam. Lepas tu Nabi kata mandikan dia, kafankan dia, sat lagi kita sembahyang. Umar tanya, wanita ni dia penzina, dia isteri orang, dia penzina, pasal itu dia kena rejam. Umar tanya, kita nak sembahyang ke? Nabi nak salat ke jenazah dia ke? Nabi kata taubat dia kalau kita bagi pada 70 orang Madinah, kita ambil taubat dia tu, kita pergi bagi kat 70 orang Madinah, lebih ada lagi orang boleh dapat. Artinya apa? Bersih dosa dia. Sebab dia dah kena di dunia. Tapi hukuman ni tuan-tuan kena jangan ambil hukuman di tangan sendiri. Sekali lagi duk berasa ada dosa banyak, dia kata aku dosa banyak. Aku dah pergi beli dah kedai tu racun tikus sebotol, aku lagah bagi mati siap-siap lah. Senang esok aku mangkit clear. Yang ni dia tak clear, yang ni lagi kena. Yang ni hukuman ni antara pemerintah ambil ataupun Tuhan yang bagi. Kita jangan duk pergi buat pasal. Cuma kita tahu kalau Tuhan dah bagi di dunia, dia tak kena dah di akhirat. Kalau kita diberi pilihan, kita nak keselamatan lah. Jangan minta. Baik. So dapatlah. Roh bila keluar memang sakit. Macam mana kita rasa sakit dia? Benda dah lama duduk dalam badan, dah sebati. Bila dia nak tarik keluar ni memang susah. Cuma digambarkan roh apabila nak keluar, dia ada dua keadaan. Kita dah baca hadis ni, kalau tuan-tuan masih ingat lah. Roh orang beriman seperti air yang keluar daripada botol. Ni Nabi yang buat perumpamaan ni. Orang yang beriman ni kalau dia meninggal, roh dia keluar macam tuang air, lancar. Tu pun sakit, lancar. Adapun orang yang tak beriman seperti besi yang bercakok, ditusuk ke dalam daging, ditarik keluar. Besi itu bukan besi lurus, besi yang bercakok, besi yang bercabang, besi yang macam kita kata ada mata tu kan, dia cucuk masuk dalam isi tu, dia tarik keluar. Kalau yang tajam tu kita cucuk, kita tarik, dia tak sakit sangat, sakit juga, tapi dia tak sakit macam yang ada cakok tu. Dia tarik terkoyak. Macam itulah rasa sakitnya roh nak keluar daripada jasad. So kita doa supaya Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kematian kita. Baik. Apabila seseorang mayat itu masuk ke dalam kuburnya, kita bila masuk kubur ni, kita jangan faham duduk dalam lubang kubur tu. Satu benda, kemarin saya pergi satu kubur, satu benda yang jawatan kuasa qaryah ataupun pihak pengurusan tanah perkuburan ni, dia kena ambil berat. Apabila mayat ni kita nak tanam, tak susun ikut lokasi yang elok, bila kita nak masuk susah kan. Bila kita nak masuk, dia tak ada jalan, dia tak ada teratur tanam ikut dan. Bila kita nak pi ke kubur tu, kita terpaksa pijak langkah. Orang pun tak heran dah kan. Duk macam ni kita pun tak tahu mana kepala, mana kaki apa semua. Kita langgak mai apa semua pijak. Ada larangan daripada Nabi. Jangan duduk jangan duduk di atas kubur. La tajlisu alaiha, jangan duduk atas kubur. Itu benda-benda yang menyakitkan dia. Jadi kita kena ambil perhatian juga. Boleh buat line ke jalan supaya orang boleh masuk lalu tanpa memijak dan langkah kubur-kubur yang ada. Baik. Bila kita sebut alam kubur, tuan-tuan jangan imagine kata kubur yang kita tanam tu, bukan dia duduk dalam tu. Itu ialah tempat kita mengebumikan jasad dia. Adapun dia duduk di situ tak. Yang dikatakan alam kubur, dia bukan duduk dalam tu.
Setengah orang dia bayang bila dilapangkan kubur, dia kata, oh lapang macam mana? Dia kata penuh dah, sekejap lagi lapang kena kubur orang tu pula. Dia duduk bayang kata lubang bawah tu. Dah. Yang dikatakan alam kubur, ia merujuk kepada alam barzakh, tempat dihimpunkan para ruh, arwah. Dia alam lain yang kita tak masuk ke dalamnya. Kita yang di dunia ni tertutup, terhalang. Pasal tu dia panggil barzakh, tembok. Barzakh tu tembok, dinding. Kita tak boleh cross dinding tu. Kalau kita cross, artinya kita mati ya. Kan macam satu cerita kartun. Anak saya tengok, saya pun tertengoklah kartun. Kartun ni dia cerita roh orang-orang apa? Orang Mexico, Spain. Dia ada alam roh, alam barzakh tak? Kan? Cuma alam depa tu happening lah. Bila kita mati, kita boleh masuk alam tu, alam barzakh tu. Dan bila sampai berapa hari bulan, geng-geng ni pun kita jaga-jaga jadi perangai ni kat kita. Geng-geng hidup ni akan ramai-ramai pi ke kubur, bawa makanan, bawa segala benda yang si mati sukalah. Kalau dulu dia suka main gitar, kalau dulu dia suka main mancing, bawalah mengai, bawa apa semua pi ke kubur. Dan roh-roh ni yang mana keluarga dia pi ke kubur, dia diizinkan untuk balik mai bertemu dengan mereka. Roh-roh yang mana keluarga tak ingat dah kat dia. Pasal tu kalau kita perasan di sebahagian ajaran belah-belah Mexico ke belah-belah orang putih, belah-belah ni lah, depa akan letak gambar orang mati. Gambar orang mati ni depa akan letak dekat altar tu, dekat apa macam almari tu depa letak. Depa bakar lilin dan sebagainya, tanda ingat. Kalau ingat, kawan tu okey di alam barzakh. Tapi kalau dia, keluarga tak ingat, ini cerita gambaran ajaran lain lah, tak alam barzakh. Tapi kita tuan-tuan, alam barzakh ni memang wujud. Ditempatkan roh-roh kita di situ. Yang kata diseksa tu, ulama kata yang diseksa tu seksa roh ke seksa jasad sekali. Ada yang kata roh saja diseksa. Yang dapat nikmat tu roh, yang melalui azab, yang menempuh nikmat roh, jasad dah tak ada apa dah. Ada yang kata jasad masuk ke dalam roh, dan dua-dua rasa. Yang ni khilaf. Tak apalah, yang pentingnya apa? Alam barzakh tu memang ada. So nikmat kubur dia akan dapat di alam barzakh. Kan? Baik. Kemudian kata Jabir, Nabi sebut apa? Nabi kata digambarkan musilat, digambarkan kepada si mati itu roh dia waktu maghrib. Tak kiralah dia mati waktu asar ke, dia mati waktu subuh ke, dia mati waktu zuhur ke, tapi dia akan ditunjukkan kepada dia waktu maghrib. Dia bila tengok waktu maghrib, dia tak sedar kata dia mati. Ini salah satu nikmat kubur. Tuan-tuan pernah tak terfikir? Pok-pok tuan-tuan, tok wan tuan-tuan, kita semualah yang mati dulu-dulu ni, depa duk rasa apa? Tak lama ke? Tak kiamat lagi ni. Macam manalah bini aku dalam tu, macam manalah laki aku dalam tu, macam manalah pok aku dalam tu. Lambat dah nak berasa Okey tuan-tuan, dia macam ni lah. Bukanlah nak alam barzakh kita tak tahulah macam mana, tapi saya nak bagi contoh macam ni lah. Tuan-tuan naik kapal terbang, duduk kelas elok, business class, first class, yang boleh tidur, yang boleh mandi, ada boleh mandi, boleh tidur, duduk pun boleh berlunjung apa semua ni. Tuan-tuan tak akan rasa sama tau tempoh perjalanan dia dengan orang yang duduk kelas ekonomi, yang duduk keras begitu tu. Salah satunya apa dia yang membezakan kita ialah jumlah jam. Naik daripada KLIA pi Mekah 8 jam. Handuk setengah orang dia naik bas, dia suka duduk depan. Dia kata awak duduk depan, dia kata sampai dulu. Orang tua-tua dululah kan, dia suka duduk depan, macam dia kata sampai dulu.
kan. Sebenarnya duduk depan ke duduk belakang bah tu jugalah. Tak ada lah orang duduk depan. Duduk mana sampai dak lagi? Duduk lagi. Pasal kau tu duduk belakang. Cuma nak ceritanya ni nak abang beza, nak bagi mudah faham. Kita kalau duduk dalam kelas yang hebat, selesa, kita tak berasa lama. Tak rasa lama. Dia berbeza dengan orang yang duduk terseksa, tersepit, apa tu di belakang tu. Dia duduk berasa Allah. Tambah banyaklah kejadian, bukan sekali, banyak kali lah. Yang mana dia duduk tu tepi orang yang besar. Duduk tepi dia orang yang besar. Allah. Dia punya kan terseksa tu duk harap duk doa kapal terbang tu sampai cepat lah. Tapi orang yang tidur, tuan-tuan, kalau biasa ni business kelas yang boleh tidur tu, orang gerak bangkit. Sampai dah lah. Yang kawan belakang tu tak sangka duk tanggung azab dah. Hang duk tanya sampai dah ke? Duk buat pelik. Sampai dah. Macam tak sat baru naik. Dia lah kan. Hang duk lena mengeroh punya sedap. Belunjuk punya elok. Syok punya. Yang mereka ni semua duduk. Kan? Tambah kalau naik kapal terbang apa tu? Air Asia tu. Kan? Dengan sempit apa semua. Lagilah tertanggung. Itu juga apa yang Nabi gambarkan di alam barzakh. Orang-orang yang beriman, dia duduk dalam alam kubur. Nombor 1, dia tak rasa lama. Apabila dibangkitkan esok, dia berasa macam dia baru bangun tidur. Dan orang yang tidur, tuan-tuan, orang yang tidur ni macam tuan-tuan naik kereta lah. Tuan-tuan tak jadi driver, tuan-tuan penumpang. Tuan-tuan rasa apa? Naik-naik tu dia sembang lah sat 2-3 minit. Kita nak berhenti tang mana sat lagi, dia duduk babah dah. Kita nak berhenti tang mana sat lagi, dia nak hari ni elok cuaca apa semua, nak makan lagi apa semua. Tak dan keluar pintu gerbang tu dia mengeruh dah. Lepas tu dah lena punya bagus. Sampai di KL tu, kawan tu bergerak. Mungkin. Sampai dah. Dia lah hang memang boleh tanya sampai dah. Yang kawan ni punya duk menguap 3-4 kali. Kan? Kerah mata-mata duk bawa kereta. Teruk. Kan? So, Nabi gambarkan orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang rahmat Allah bagi kat dia ni, dia bangkit macam orang bangkit tidur. Pasal tu Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun tu, 300 tahun tidur. Bila dia bangkit, dia tanya, berapa tahun kita tidur? Sehari itu. Dia tak rasa orang tidur ni, dia tak rasa. Jadi Nabi bagi tahu orang beriman berada di alam barzakh, alam kubur, seperti orang yang tidur. Dia tak rasa. Mungkin dia tidur, mungkin dia mati beratus tahun lah. Tuan-tuan bayang kalau yang mati tu perang Jepun dulu ke, perang apa dulu ke, zaman dulu mati ni, dia bangkit, dia rasa baik. Nikmat, yang kata nikmat kubur, dia tidur bagaikan tidur. So dia tak rasa penat, dia letih, dia tak rasa terseksa. Kan? So ini yang kita doa, kan? Digambarkan maghrib dia pun yamsah ainah, macam baru bangkit tidur dulu, gabuh mata. Dia gabuh mata, yamsah ainah, dia pun gabuh mata dia. Da'uni usalli, dia tak sedar kata dia mati dah. Dia duk rasa macam dia hidup lagi. Pasal tu dia kata apa? Dia kata, tinggal aku, jangan duk kacau, aku nak pergi semayang. Semayang apa, hang mati dah. Nak habaq kata itulah kehidupan gambaran berada di alam barzakh bagi orang beriman. Sebab itu tuan-tuan, dalam kesempatan peluang ruang yang masih ada ni, waktu yang masih ada, jadikan kubur tuan-tuan taman dari taman-taman syurga. Jangan jadikan lubang dari lubang-lubang neraka. Tuan-tuan yang menentukan apa yang tuan-tuan akan tempuh di kubur nanti. Sama ada sebagai orang yang tidur ataupun sebaliknya. Kan?
Dia pasal tu dia kata digambarkan waktu ini tidak mengikut waktu dia mati. Dia mati waktu apa pun dia rasa waktu maghrib. Pasal apa? Maghrib ni tuan-tuan bayangkan, kita macam hari ni lah kita tak rasa. Ni subuh. Dah pukul berapa dah? Tuan-tuan ingat lama nak sampai esok. Pantas masa bulan. Sat dia rasa macam dah nak maghrib kan. Dan ini hanya diberi kepada orang yang beriman, iaitu dia tidak merasakan kesusahan di alam kubur. Salah satu bentuk nikmat kubur, dia tidak merasakan lamanya dia berada dalam kubur, susahnya dia berada, seakan-akan dia orang yang tidur dan baru bangkit. Kan? Dan hadis ni juga menunjukkan kepada kita orang yang jaga semayang di dunia, bila dia mati, dia masih lagi duk teringat tentang salat. Kan? Pasal itu kita, kalau orang yang semayang ni, dia pergi mana pun, tuan-tuan perasan dia, orang yang jaga salat ni, dia pergi mana pun, antara benda yang dia akan fikir, semayang. Kan? Hatta sampai dia masuk ke dalam kubur. Orang yang masuk dalam kubur ni pun masih duk teringat nak semayang. Yang tak masuk dalam kubur ni tak teringat. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala, kita baca hadis ni walaupun pendek, ringkas, tetapi ini yang kita akan tempuh. Kita tak tahu how long, berapa lama yang kita akan lalui. Sebab itu tuan-tuan jangan rasa apa yang kita buat ni sia-sia. Yang kita buat ni untuk kebaikan kita juga. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.